أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال وشريء الحرام والحلال ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita niat i'tikaf. Bagi yang belum berniat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Dan saya muliakan tuan-tuan imam, barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, para jemaah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini sekali lagi di dalam kuliah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat dan kasih sayang daripadanya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau dorongkan hati-hati kami ini ya Allah untuk kami sentiasa mengingati-Mu. Wa a'inna ala syukrika, mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri setiap nikmat-Mu. Wa a'inna ala husni ibadatik, dan bantu kami ya Allah untuk kami dapat sentiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma alimna ma yanfa'una, ya Allah Kau ajarkan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Wa yanfa'una bima 'allamtana, manfaatkan ilmu yang Kau curahkan kepada kami ya Allah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina, ya Allah Kau ingatkan kami ya Allah akan ilmu yang pernah kami pelajari tapi kami lupa ya Allah. Al-Quran yang pernah kami hafal kami lupa ya Allah. Allahumma 'allimna minhuma jahilna, ajarkan kami ya Allah ilmu yang kami tak tahu ya Allah, ilmu yang belum pernah kami pelajari ya Allah. Allahumma azidna 'ilman, tambahkan kami ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Wa azidna ikhlasan fi qulubina, dan campakkan keikhlasan ke dalam hati-hati kami ini ya Allah. Wa azidna amalan salihan fi hayatina, dan jadikanlah di setiap gerak perbuatan harian kami Engkau kira sebagai amal salih yang mendatangkan pahala kepada kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan rahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hujung perbincangan kita hari ini dapat menambah baik keimanan kita kepada Allah, dapat kita perbaiki amal ibadah kita kepada Allah dan menambahkan rasa sayang, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah, kita hari ini dah masuk dalam bulan, iaitulah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa minggu lagi, 2 minggu lebih kurang tuan-tuan. Maka bila sebut sahaja Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, kemudian wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 dalam 1 tuan-tuan. Maka hari ini tuan-tuan kita akan menyambung pengajian kita yang mana kita hari ini berada dalam perjalanan pulang, baru bersiap nak pulang daripada kota Taif menuju ke kota Mekah. Tentang 10 hari perjalanan Nabi SAW dengan Zaid bin Harithah, anak angkatnya, dengan penuh pengharapan bahawa ada orang-orang Taif yang nak terima Islam. Kerana apa? Setelah 10 tahun berdakwah di Mekah, maka tepu dah orang Mekah tak nak terima Islam. Maka Nabi mencari angin baru. Ramai saudara mara Nabi SAW yang berada di Taif, khususnya saudara-saudara susuan, kerana di situ ada satu perkampungan Sa'adah tuan-tuan, iaitulah perkampungan ibu susu Nabi, Halimatus Sa'diyah. Maka Nabi meneruskan perjalanan 10 hari, kita dah pernah bincang. Kemudian 10 hari juga Nabi berada di Taif. Hari terakhir Nabi halau oleh orang-orang Taif. Ukhruj min biladina, keluarlah daripada kampung kami ini, kota kami ini. Maka mereka ni menyusun 2 baris saffain, ataupun saffain ni dia menghadap depan, tetapi kalau simatain dia saling berhadap, saling menghadap. Maka Nabi lalu tengah, mereka membaling batu, tulang, kayu,
caci maki, kata-kata kesat dan sebagainya. Sejauh Salat Sumailan, disebutkan oleh penulis, Salat Sumailan 3 batu, lebih kurang dalam 4,5 km, tuan-tuan. Subhanallah. Maka Nabi SAW keluar daripada kota Taif, masuk ke kebun. Masuk ke kebun. Ini masih lagi berada di Taif, tuan-tuan. Masih dalam 10 hari berada di Taif. Nabi masuk kebunnya Syaibah dan Utbah ibn Rabi'ah. Utbah dan Syaibah ni adik-beradik, anak Rabi'ah. Nabi SAW dipertemukan dengan seorang hamba yang bernama Addas. Kita dah pernah cerita dah, tuan-tuan. Islamnya Addas kerana akhlaknya Nabi SAW. Ditunjuk akhlak yang baik. Tuan-tuan, makan baca bismillah. Tuan-tuan, kemudian dia mengenali perkampungan Addas ni, Nawai, yang berada jauh 1000 kilometer dekat Iraq sana. Satu perkampungan, kota kecil sahaja di Iraq. Mana mungkin seorang orang biasa yang tak pernah keluar daripada kota Mekah tapi boleh tahu satu kampung yang cukup jauh. Maka ketika itu perkampungan itu adalah kampungnya Yunus ibn Matta, iaitulah Nabi Allah Yunus AS. Maka terperanjat Addas, kenapa boleh kenal pula? Maka apa kata Nabi? Innahu akhi, sesungguhnya dia saudaraku. Dia adalah seorang Nabi dan aku juga seorang Nabi. Maka ketika itu Addas meluk Nabi, cium Nabi SAW sambil diperhatikan oleh tuannya. Maka tuannya mencelakakan, tuan-tuan. Jadi ini salah satu daripada motivasi kepada Nabi SAW untuk meneruskan perjuangan, tuan-tuan. Tadi, tuan-tuan, Nabi dengan hati yang pecah, dengan tubuh badan yang berdarah, tuan-tuan, maka hatinya kira apa orang panggil, berkecai, tuan-tuan. Tapi adalah pengubat. Siapa dia? Addas Islam, tuan-tuan. Addas Islam. Maka Nabi SAW setelah bertemu dengan Addas, maka Nabi keluar daripada kebun tadi. Bermula 10 hari yang terakhir, tuan-tuan. 10 hari yang terakhir kita akan balik ke Mekah bersama Nabi SAW. 6 hari perjalanan. 6 hari perjalanan dalam keadaan Nabi SAW doanya yang dalam kebun tu, yang Nabi mengadu dengan Allah tu, Allah tak balas lagi. Allah tak jawab lagi. Ni Nabi SAW 6 hari tak dijawab lagi. Tuan-tuan, kita hari ni doa, nak hari ni juga makbul. Tuan-tuan, belum dapat, tuan-tuan. Nabi pun tunggu 6 hari. Ikut keadaan. Allah ni kadang-kadang nak bagi, dia ikut keadaan kita. Tuan-tuan, maka Nabi SAW 6 hari perjalanan menuju ke satu tempat yang bernama Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib, ataupun kalau sekarang ni yang biasa kita dengar Qarnul Manazil. Qarnul Manazil biasa kita dengar, tuan-tuan. Orang pergi Mekah biasa lalu Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ni dia arah Taif. Maknanya apa, tuan-tuan? Taif ni, kedudukan Taif adalah di selatan Mekah. Selatan Mekah. Utara Mekah Madinah. Tuan-tuan, sini Mekah, sini Madinah, ni ke utara. Kalau ke utara lagi pergi Syam, kemudian ke selatan pergi Yaman, maka Taif dekat bawah sini, tuan-tuan. Maka antara Taif dan Mekah ada satu tempat yang bernama Qarnul Manazil, satu tempat miqat, tuan-tuan, miqat makani, bagi haji dan umrah juga, tuan-tuan. Cuma kita tak pernah turun dekat Qarnul Manazil. Sebab apa? Kita lalu ruang udara je. Kita lalu, nanti pilot dia kata apa? Anda sedang melalui ruang udara Qarnul Manazil. Tuan-tuan, sila berniat ihram. Tuan-tuan. Jadi kita mungkin tak pernah pergi, tuan-tuan. Tapi kita pernah lalu. Tuan-tuan, dia Malaysia kat sana. Sebab tu kapal terbang datang, tuan-tuan, orang daripada Najat, daripada Asia lah terutamanya, maka akan melalui Qarnul Manazil. Tapi hari ini, tuan-tuan, kita berada di bumi, atas tanahnya Qarnul Manazil. Maka Nabi meneruskan perjalanan 6 hari perjalanan sampai ke Qarnul Manazil. Dalam keadaan Nabi doanya belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan sakit, berdarah, tuan-tuan, memapahnya Zaid bin Harisah. Kemudian dalam keadaan hatinya, tuan-tuan, kalau kita, tuan-tuan, saya tak boleh bayang, tuan-tuan. Saya ni kadang-kadang kalau kena maki dengan orang, tak pernah lagi kena maki, betul-betul maki, tuan-tuan. Tapi orang kalau betul-betul maki kita, down kita, tuan-tuan. Betul lah, tuan-tuan. Kalau bos kita, tuan-tuan, tempat kerja, dia apa, yalah, tuan-tuan, dia sedekahkan kita 2-3 ekor nama binatang kat kita, sebab kita ni lemah, tuan-tuan. Maka kita balik down, tuan-tuan. Ini Nabi SAW bukan kata-kata, tapi dibaling dengan barang, subhanallah, tak dapat bayang, tuan-tuan. Dugaannya Nabi SAW, susahnya Nabi nak bawa Islam kepada kita. Maka ketika mana Nabi sampai ke Qarnul Manazil, tuan-tuan,
Maka bila Nabi duduk sahaja, satu hadis riwayat daripada hadis daripada Urwah ibn Zubair. Dia mendengar cerita daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ini dekat Madinah tuan-tuan, dah habis tuan-tuan, dah di fasa kemenangan tuan-tuan. Maka Sayyidatina Aisyah ni berbual dengan suami dia tuan-tuan. Siapa suami Aisyah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suamiku, apakah tuan-tuan, dia kata apa? Hal ata alaika yaumun kana asyaddu alaika min yaumin Uhud. Ada tak satu hari yang cukup sukar bagi engkau, cukup payah, cukup menyeksakan, cukup dahsyat dalam perjuangan dakwah ni ya Rasulullah, berbanding peperangan Uhud. Peperangan Uhud tuan-tuan. Uhud ni tuan-tuan, Nabi SAW patah gerah-gerahan dia, anak panah tu tembus tuan-tuan, sehingga kan Nabi ditetak oleh siapa? Ibnu Abi Qami'ah tuan-tuan. Sehingga Nabi kata apa? Aku masih terasa tetakkan Ibnu Abi Qami'ah. Ini tahun ke-10 Nabi dekat Madinah. Perang Uhud tahun ke-3. Maknanya tahun ke-10, 7 tahun Nabi menderita rasa sakitnya tetakan pedang. Nabi pakai baju besi tuan-tuan, tapi dia punya pedang tu bila dia tetak mungkin terasa tuan-tuan, mungkin patah ke wallahu alam. Maka aku masih terasa, kata Nabi SAW. Maka kedahsyatannya perang Uhud ni, maka membuatkan Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, ada tak yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Ada tak? Tuan-tuan, kita tengok tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Aku menemui satu hari, aku menemui pada kaumku juga. Itulah tuan-tuan, Nabi pun Quraisy tuan-tuan, maka Sayyidatina Aisyah pun Quraisy juga. Dia kata apa? Dalam satu ketika aku ni berdakwah ke Taif, kita cerita tadi tuan-tuan, maka aku sampai ke satu tempat bernama Qarnus Sa'alib. Ni hadis ni tuan-tuan, yang saya sebut Qarnus Sa'alib tadi tuan-tuan, hadis ni hadis sahih Bukhari tuan-tuan. Maka Qarnus Sa'alib ataupun dikenali sebagai Qarnul Manazil, maka aku sampai ke Qarnul Manazil wa huwa musamma bi Qarnil Manazil farafa'tu ra'si. Maka bila aku sampai ke Qarnul Manazil setelah 6 hari perjalanan, jalan kaki tuan-tuan, maka ketika mana dia sampai sahaja, maka farafa'tu ra'si, aku tengok, aku angkat kepala aku. Kata Nabi SAW, fa iza ana bi sahabatin qad azallatni. Ketika mana ada satu awan datang kepada aku, dia menutup. Awan tuan-tuan, dia memayungi. Dia redup, datang awan tuan-tuan. Maka ketika itu aku melihat padanya Jibril. Aku melihat Jibril ketika itu, kata Nabi SAW. Maka di balik-balik awan tadi keluarlah Jibril, fanadani, maka dia berteriaklah kepadaku, faqala innallaha qad sami'a qawlu qaumuka lak. Sesungguhnya Muhammad, Allah telah mendengar apa yang dikatakan oleh kaum-kaummu kepada kamu, ya wahai Muhammad. Maka jawapan kepada doa tadi, maka Allah hantar. Bila tuan-tuan? Setelah 6 hari. Tuan-tuan, kenapa Allah hantar jawapan ni selama 6 hari? Setelah 6 hari baru Allah jawab doanya Nabi SAW. Ini Nabi tuan-tuan, bila dia doa makbul terus tuan-tuan, makbul terus. Tuan-tuan, ketika mana Nabi ni ketika mana Jibril dia berteriak, kalau jatuhlah darah itu ke bumi, maka aku lingkupkan orang-orang kafir ni. Ketika mana perang Uhud tuan-tuan, Nabi menadah tangannya. Ketika mana darah ni mengalir ni, dia tadah ni, jangan sampai kena ke bumi, jangan sampai kena ke bumi. Subhanallah, sayangnya tuan-tuan, walaupun dia nak selamatkan siapa ni tuan-tuan, dia nak selamatkan orang kafir ni tuan-tuan, orang yang menyerang dia. Tapi disebabkan keadaan begitu, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau tahan darah tu daripada jatuh? Kenapa tak tahan dekat sini? Kan kita kalau sakit tahan kat situ, darah biarlah mengalir. Tapi tak, Nabi tahan darah yang mengalir tu daripada jatuh ke bumi. Tuan-tuan, kenapa? Aku mendengar malaikat-malaikat ni berteriak, kalau jatuhlah darah Muhammad tu dekat bumi, aku lingkupkan semua. Tuan-tuan, maka perang Uhud tuan-tuan, melihat, kita saksikan pengajian sirah kita bahawa Nabi menahan darah dia daripada jatuh ke bumi. Sahabat tak dengar tuan-tuan, sahabat tak tahu. Jadi ni Nabi SAW sayang dia kepada kita.
Dia sayang kita, tuan-tuan. Maka apa kata Nabi SAW? Maka apabila malaikat itu berteriak, maka waqad ba'asa ilaika malakul jabal, dan aku melihat bersama malaikat Jibril ni ada seorang lagi malaikat, ada satu lagi malaikat. Malaikat apa? Malakul jabal, malaikat penjaga gunung. Tuan-tuan, gunung-gunung ni ada penjaga, tuan-tuan. Bukan jin, bukan orang bunian, tuan-tuan, tapi malaikat. Tuan-tuan, laut, semua ada yang jaga, tuan-tuan. Maka ada satu malaikat ni namanya Malakul Jabal, dia bersama dengan Jibril. Maka apa kata Jibril? Aku bersama dengan Malakul Jabal, fata'muruhu bima syi'ta fihim. Maka dia ni diarahkan untuk menurut sahaja apa perintah engkau, wahai Muhammad. Tuan-tuan, masa ketika ni, tuan-tuan, kita tengok apa jawapan Nabi SAW, apa yang ditawarkan kepada Nabi. Maka berkatalah Malakul Jabal, maka dia memberi salam kepada Nabi SAW. Maka apa kata Malakul Jabal, malaikat gunung tadi? Hei Muhammad, zalika, itu ditunjuk. Itu apa yang ditunjuk, tuan-tuan? Ditunjuk apa? Fama syi'ta, itu Muhammad, terserah pada engkau. Terserah. Ditunjuk benda tu, kemudian terserah kepada engkau, wahai Muhammad. In syi'ta an atbaqa alaihim akhshabain. Kalau kau nak, aku angkat akhshabain ni, aku timpakan ke atas orang Taif. Aku timpakan ke atas orang Mekah, habis mereka. Hancur. Tuan-tuan, apa akhshabain? Tuan-tuan, kalau kita keluar daripada Masjidil Haram, kita dah sa'i kan? Dah habis tahallul, tuan-tuan, kita nak pergi makan aiskrim, kita keluar daripada pintu tu, kita akan nampak satu bukit tinggi, atasnya ada istana. Tuan-tuan, maka bukit tadi bernama Abu Qubaish. Bukit tu namanya Abu Qubaish. Di belakang daripada Masjidil Haram ni tadi ada satu lagi bukit, kan ada dua bukit kan, tuan-tuan. Satu lagi namanya Qu'aiqi'an. Dua-dua bukit ni namanya Akhshabain. Tuan-tuan, satu Abu Qubaish, dah susah nak hafal lah, tuan-tuan. Tiba-tiba bukit sebelah belakang ni pun Qu'aiqi'an. Nak hafal pun dah payah dah. Tiba-tiba dua-dua bukit ni dinamakan sebagai Akhshabain. Ini hadis sahih Bukhari, tuan-tuan. Maka dia kata, kalau kau nak, aku angkat dua-dua bukit ni, satu aku hempaskan kepada orang Mekah, satu aku hempaskan kepada orang Taif. Tuan-tuan, ditawarkan. Kalau kita lah, tuan-tuan, kalau saya lah, tuan-tuan, malaikat tu tawarkan, saya kata, jangan kata bukit tu, mana keliling-keliling punya bukit ni kau hempas sekali. Marahnya kita kan, betul tak, tuan-tuan? Kita marah. Pasal apa? Kita kena baling batu, kena caci maki, kena tuan-tuan, betul-betul ni, tuan-tuan, kalau kita lah ditawarkan begitu, habis dah. Mekah dah habis dah, tuan-tuan. Taif dah tak ada dah sekarang, tuan-tuan. Lapang, padang pasir agaknya, tuan-tuan, hancur semua. Tapi tidak bagi Nabi SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Ini yang kita nak tengok, tuan-tuan. Apa kata Nabi? Nabi sambil melihat Malakul Jabal, apa kata Nabi? Bal arju an ay yakhruja min aslabihim may ya'budallah wa bi rasul wa may ya'budallah wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan Malakul Jabal, jangan. Tuan-tuan, dalam keadaan berdarah ni, tuan-tuan, dalam keadaan sakit ni, tuan-tuan, bengkak-bengkak atau belum baik lagi ni, tuan-tuan. Maka setelah ditawarkan, apa kata Nabi SAW? Bal arju, jangan Malakul Jabal. Bahkan aku mengharapkan akan keluar daripada tulang-tulang sulbi mereka ni may ya'budallah, orang yang akan beriman dengan Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak akan syirikkan kepada Allah. Tuan-tuan, mata Allah ni, nampak, tuan-tuan, sayangnya Nabi kepada umat dia. Ni umat dia lah, tuan-tuan, orang kafir, orang Islam, semua umat Nabi SAW. Cuma kita ni ummatul ijabah. Kita umat yang dah menyahut seruan Nabi. Ada lagi umat yang ummatul dakwah, belum lagi menyahut seruan Nabi SAW. Ramai ni keliling kita ni ummatul dakwah, tapi kita ummatul ijabah, kita dah sahut, tuan-tuan. Maka Nabi sayang kepada mereka ni, tuan-tuan. Maka sehingga Nabi mendoakan mereka. Nabi mendoakan mereka, jangan, mudah-mudahan, tuan-tuan, akan keluar daripada tulang-tulang sulbi mereka orang yang beriman. Kita saksikan hari ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau pernah pergi Taif, saya pernah berbual dengan orang Taif, tuan-tuan. Berbual dengan dia, maka saya tanya, kat Taif ni ada berapa persen orang Islam? Ini bukan tanah haram, tuan-tuan. Tanah haram ni persegi ni kecil, tuan-tuan, tak besar. Maka Taif ni dah luar daripada Taif, daripada bumi Mekah, bumi tanah haram, tuan-tuan. Qanu Manazil pun tempat kita mikot, tanah halal kan, tuan-tuan. Maka
Mungkin di situ ada orang kafir pada pendapat saya lah, tuan-tuan. Maka dia kata tak ada. Dekat sini Muslim, kullu Muslim. Semua orang Islam. Maka benarlah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut dekat sahabat tu, tuan-tuan, bal arju. Nabi pernah sebut sebelum ni, bal arju ayakhruja min aslabihim ma ya'budullah wa la yusyriku bi syai'ah. Maka dia pun kata Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Nak menangis orang tadi, tuan-tuan, kerana dia orang Taif. Tuan-tuan, buktinya apa? Ni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita saksikan 100% semua Islam dekat Taif. Kalaulah tuan-tuan Nabi terima, tuan-tuan, kalau kita lah tuan-tuan dah habis dah Taif, sekarang dah tak ada orang dah, tuan-tuan. Tapi ini berkat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita menyaksikan Taif semua Islam. Bumi yang makmur, tuan-tuan, buah-buahannya yang tuan-tuan kena pergi, tuan-tuan. Azam dalam hati kita nak pergi Mekah, nak buat umrah ataupun haji, aku nak pergi Taif. Nak pergi Taif, aku nak pergi Masjid Qur, aku nak pergi Masjid Adas. Nak pergi ni, tuan-tuan. Dua ni kita dah tahu dah cerita dia. Pergi juga Qarnul Manazil, tuan-tuan, sambil kita shopping, tuan-tuan. Maka kat situ nanti kita boleh tengok, inilah tempat yang malaikat Jibril dengan Malakul Jabal tu datang tawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maka ketika mana Nabi SAW berdoa begitu, maka kita melihat, tuan-tuan, antara orang yang telah Islam keluar daripada bumi Taif ni, tuan-tuan, ada sebahagian ulama kata seorang ni daripada Yaman, tapi ada sebahagian kata daripada Taif, tuan-tuan. Tak kira lah, tuan-tuan, tapi saya pegang yang Taif, tuan-tuan. Ada seorang lelaki sahabat Nabi keluar daripada Taif ni, bumi Taif. Siapa, tuan-tuan? Abdurrahman bin Sakhar, tuan-tuan. Seorang sahabat Nabi, Abdurrahman bin Sakhar. Mungkin tak kenal, tuan-tuan, macamlah member kita, namanya sedap, tuan-tuan, tapi orang panggil apa Din botak, contoh, tuan-tuan. Din mana? Kita panggil lah Muhammad Khairuddin. Tak kenal aku Muhammad Khairuddin ni. Alah, dia tak ada rambut orangnya. Oh, Din botak. Kita kenal. Tuan-tuan, dia gelaran. Kadang-kadang Komeng. Nama Komeng, tuan-tuan. Namanya sedap, tuan-tuan. Dalam IC sedap nama dia. Tuan-tuan, bila kita sebut nama Abdurrahman bin Sakhar, mungkin kita tak kenal. Tapi bila kita sebut nama kunyah ni, mungkin kita kenal. Tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenal tak, tuan-tuan? Abu Hurairah kenal, tuan-tuan. Namanya Abdurrahman bin Sakhar, tuan-tuan. Maka siapa tak kenal dengan Abu Hurairah, tuan-tuan? Saya cukup kenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah, cuma dia tak kenal saya. Tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, mati Allah, ini Abu Hurairah. Islamnya tahun ke-7. Islamnya tahun ke-7. Terus bersama peperangan Khaybar. Kemudian walaupun 3 tahun sahaja bersama Nabi, tapi ribu dia punya hadis. Nampak, tuan-tuan? Macam mana Nabi didik orang-orang ni, tuan-tuan. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didikan Rasulullah kepada para sahabat. Tuan-tuan, maka Abu Hurairah orang yang paling hebat, tuan-tuan. Kita ambil faedah daripada doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tuan-tuan, mati Allah. Kita nak ambil istinbat, tuan-tuan, daripada peristiwa ni. Peristiwa ni, tuan-tuan, kalau kita tengok kenapa Allah tangguhkan doa tadi. Jawapan doa tu, kadang-kadang kita doa, tuan-tuan, satu hari kita doa, kita tunggu, tak makbul doa kita. Kita tengok hadis ni, Nabi ditangguhkan doanya sampai daripada Taif ke Qarnul Manazil 6 hari, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, bila ditawarkan, contohlah, tuan-tuan, bila Nabi tadi angkat tangan, doa, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau, ya Allah, aku ni nak pergi mana, ya Rasulullah, ya Allah, Kau nak hantar aku ke mana, ya Allah, ila ba'idin, kepada yatajahhamuni, orang jauh yang baling batu dengan aku, yang mencederakan kami, ya Allah, ataupun orang yang tempat tinggal aku, malakathu amri, yang nak bunuh aku pula, ya Allah, Kau nak hantar aku ke mana, ya Allah, aku nak doa, aku nak berdakwah ni. Nabi mengadu dengan Allah. Tiba-tiba turun malaikat Jabal tadi, tuan-tuan. Kau nak apa, Muhammad? Agaknya, tuan-tuan, dalam keadaan sebegitu, mungkin Nabi kata, ya, hancurkan. Jangan main-main, tuan-tuan. Orang kalau tengah marah, orang tengah sakit, jangan dioper. Tuan-tuan, kita tengah bawa kereta ni, tuan-tuan, hati tengah panas cuaca, tuan-tuan. Tiba-tiba ada orang naik motor, wow, dia hempit gitu. Kita pun kurang hajar anak siapa. Itu rumahnya pula dia ngapi. Itu anak parlimen tu, memang kurang ajar dia tu. Kita bakar pula. Kejar, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan. Orang kalau marah ni, tuan-tuan, orang kalau sakit, orang kalau marah, jangan di-offer terus. Tuan-tuan, tangguhkan dulu. Kalau bapak saya dulu, saya ingat, tuan-tuan, dia kalau tengah marah, balik tengah mengamuk, dia tengah bercakap kat depan tu, jangan seorang buat hal. Diam, semua kena diam.
Dia dah habis bercakap, dia dah relax, dah duduk tenang, duduk sejam, 2 jam, baru ambil air, kopi, letak. Minum. Terima kasih. Tuan-tuan. Tapi kalau dia mengamuk, tuan-tuan bagi apa pun dia ngamuk. Kita letak air kopi depan dia ni. Dia tengah mengamuk ni, tuan-tuan. Kita letak air kopi depan. Aku tak nak kopi lah. Mesti dia marah. Orang kalau tengah marah ni jangan di offer. Tuan-tuan, begitulah. Tuan-tuan, mungkin istimbat yang kita boleh ambil. Allah tak offer terus. Berapa lama yang Allah ambil? Yang Allah bagi 6 hari. Nabi dah slow dah. Hati dah tenang. Tuan-tuan, hati dah tenang, luka dah baik. Mungkin dah kering, tuan-tuan. Perut pun mungkin dah, keadaan tadi 6 hari tadi tu mungkin dah tenang, tuan-tuan. Maka ketika itu barulah kita offer dia. Maka Nabi tolak. Nampak, tuan-tuan? Nabi tolak, tuan-tuan. Orang tengah marah ni, tuan-tuan, kita jangan offer macam-macam. Dia marah tengah bergaduh, kita bagi dia parang. Habis orang tu kena sembelih, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan. Maka tunggu dia tenang. Maka barulah ditawarkan oleh Allah melalui malakul jabal. Bahkan ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi ni setiap perjalanan sirah dia nak ajar kita sesuatu, tuan-tuan. Dia nak ajar kita. Nabi ni dia bulan Rabiul Awal. Apa faedah daripada bulan Rabiul Awal? Setiap ilmu, tuan-tuan, yang bermanfaat, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasilnya kalau kita nak tengok dia manfaat ke tidak, dia ni orangnya macam mana. Kalau saya dapat ilmu tadi macam mana saya gunakan untuk mengutamakan agama berbanding kepentingan peribadi. Nampak, tuan-tuan? Nabi SAW ketika mana dilukakan, kalau ikut hati terlingkuplah, tuan-tuan, terlingkuplah Taif. Tapi Nabi mengutamakan agama. Kalau aku lingkupkan dia, seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi semua habis, tuan-tuan. Maka diterima oleh Nabi, tak salah. Tapi Nabi nak ajar kita, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, orang tu bermusuh dengan kita, kita doakan dengan kasih sayang. Pernah tak kita doakan musuh kita, tuan-tuan? Ni Nabi doakan musuh, tuan-tuan. Kita tak pernah doakan musuh kita. Pernah, tuan-tuan? Orang tu memang musuh kita, tuan-tuan. 7 keturunan lah, tuan-tuan. Mak bapak kita pun bermusuh dengan jiran sebelah. Kita nyambung tradisi bermusuh, tuan-tuan. Ada tak pernah kita doakan mereka? Mungkin tak pernah, tuan-tuan. Hari ni, tuan-tuan, mana musuh kita? Cuba cari. Ada tak musuh? Kat sini tak ada kot, tuan-tuan. Kita tak bermusuh lah, tuan-tuan. Tapi kalau ada musuh kita, kita doakan dia dengan kebaikan. Tetapi, tuan-tuan, Nabi akan marah. Nabi akan isytihad perang bila Islam diganggu. Tuan-tuan, selepas ni nanti kita akan cerita satu peperangan, tuan-tuan, satu peperangan yang menyebabkan Islam ni tercabar. Maka isytihad perang, tuan-tuan, isytihad perang. Maka kita utamakan agama berbanding kepentingan peribadi, tuan-tuan. Kalau kita tengok, tuan-tuan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ni, tuan-tuan, dia awal masuk Islam. Dia tidak Islam di tangan siapa-siapa. Dia tak Islam di tangan Omar, di tangan dia awal lagi daripada Omar. Dia tak Islam di tangan Saidina Abu Bakar, Saidina Osman. Dia tak, tuan-tuan. Dia ni datang sendiri. Dia datang masjid, dia dengar, datang, hati dia ni terbuka untuk Islam. Maka Islamlah Mus'ab bin Umair tahun ke-5 di rumah Arkam bin Abil Arkam. Pernah dengar kan nama rumah Arkam bin Abil Arkam? Kita cerita tentang tahun pertama kenabian, kedua, ketiga, dakwah secara rahsia. Kan Nabi berulang alik rumah Arkam bin Abil Arkam. Rupa-rupanya bila dakwah secara terang-terangan, penentangan daripada Abu Lahab, Abu Jahal ni tadi, maka rumah Arkam bin Abil Arkam masih beroperasi. Buktinya apa? Tahun ke-5 Mus'ab bin Umair Islam di rumah Arkam bin Abil Arkam. Siapa Mus'ab bin Umair? Ni, tuan-tuan, kita nak tengok ilmu yang dididik oleh Nabi SAW menjadikan sahabat ni dia mengutamakan agama berbanding kepentingan peribadi. Yang ini memang tahap dewa punya lah. Kalau orang cerita lah, tuan-tuan, Mus'ab bin Umair, kita tak mampu, tuan-tuan, nak buat, tuan-tuan. Siapa Mus'ab bin Umair? Kata Nabi SAW, aku tak pernah tengok seorang lelaki seperti Mus'ab ni kat Mekah. Tuan-tuan, kalau bajunya, tuan-tuan, bajunya labuh, putih, cantik, yang paling mahal daripada Parsi, daripada Yaman, import, semua import. Sehingga sahabat tanya, wahai Mus'ab, labuhnya baju kau, kotor lah jubah tu. Tak ada istilah kotor basuh, tuan-tuan. Dia pakai sekali, buang, pakai lain. Anak orang kaya, tuan-tuan. Ibunya seorang yang cukup kaya, Khinas bintu Malik. Cukup kaya, tuan-tuan.
orangnya handsome, orangnya bergaya, digilai wanita. Tuan-tuan, kaya tak payah kerja. Tuan-tuan, Mus'ab ni tuan-tuan impian kita seorang lelaki. Betul tak tuan-tuan? Kaya tak kerja, orang suka kat kita, gila-gila kat kita. Tuan-tuan, apa nikmat dunia semua Mus'ab dapat. Nampak? Semua Mus'ab dapat. Tapi bila Islamnya tahun ke-5, maka ibu dia tahu dia tak reda. Ibunya kata, balik semula kepada agama nenek moyang kita. Kata Mus'ab, tak, aku nak Allah. Aku nak agama Allah ni. Aku nak beriman kepada Allah. Agama ni utama. Kalau macam tu, aku potong segala kekayaan yang aku pernah bagi pada kau. Potonglah, kata Mus'ab bin Umair. Pertama, ditinggalkan harta dia. Tuan-tuan, ditinggalkan harta. Ini didikan siapa ni? Didikan Nabi SAW. Tuan-tuan, maka ilmu tu membawa dia mengutamakan agama. Tuan-tuan, maka ditinggalkan harta. Kemudian tahun ke-5 tu berlaku hijrah ke Habasyah. Antara yang pergi Mus'ab bin Umair. Ditinggalkan siapa? Ditinggalkan keluarga dia. Tuan-tuan, balik semula. Hijrah pertama kan sekali kejap kan tuan-tuan, patah balik. Maka tahun ke-12 diutuskan posting. Guru pertama dihantar ke Madinah, posting. Nabi hantar pergi ke Madinah. Untuk apa? Dakwah kepada orang-orang Yathrib ketika itu. Selepas perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang kedua, Mus'ab balik semula. Setelah mengislamkan sebahagian besar orang-orang Madinah. Nabi tak pergi Madinah lagi ni tuan-tuan. Tapi dah Islam dah. Jasa siapa? Jasa Mus'ab. Tapi bila kita sebut hijrah, kita jarang sebut nama Mus'ab. Sedangkan Mus'ab ni adalah watak paling penting sekali ketika mana hijrah Nabi SAW ke Madinah. Tuan-tuan, mati Allah. Maka tuan-tuan, tahun ke-13 pada bulan Safar, maka dia pun pergi mana? Hijrah semula ke Madinah. Dikala ibunya tak reda pada dia. Hei anak derhaka. Dia sebut macam tu. Kan dia ada surat dia tuan-tuan. Terjemahan surat tu, dia kata, hei anak derhaka. Balik ke Makkah boleh singgah rumah Muhammad berbanding rumah mak engkau sendiri. Derhaka engkau ni. Gitulah lebih kurangnya bahasanya gitu. Tuan-tuan tapi setelah didakwah mak dia tak nak masuk Islam. Maka ketika itu mak dia buang dia. Maknanya apa tuan-tuan? Tadi ditinggalkan harta, utamakan agama. Sekarang ni pula ditinggalkan keluarga dia demi agama. Ditinggalkan apa ni tuan-tuan? Benda yang paling penting pada kita ni. Tuan-tuan, ditinggalkan agama, ditinggalkan keluarga. Sehingga tahun kedua, peperangan Badar. Tuan-tuan, berlaku peperangan Badar. Habis peperangan Badar, 70 orang Quraisy ditahan. Jadi tawanan. Mus'ab lalu. Dia tengok, wahai saudaraku Ansar, ikat lelaki tu. Ikat dia kuat-kuat. Sesungguhnya fa'innaha ummaha, sesungguhnya ibunya di Mekah tu seorang yang cukup kaya. Siapa yang kena ikat tu tuan-tuan? Abang dia, Abdul Aziz bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf. Abang dia tuan-tuan. Abang dia sendiri tuan-tuan. Mak dia tu kaya. Ikat kuat sikit. Nanti boleh apa? Orang panggil apa? Tebus apa nama dia? Boleh minta dapat 4,000 dirham. Tuan-tuan, 4,000 dirham untuk menebus Abdul Aziz bin Umair. Abang dia sendiri tuan-tuan. Maka abang dia kata apa? Engkau kata dia saudara berbanding aku. Aku ni saudara engkau. Tak, innahu akhi. Sesungguhnya dia itu saudara aku. Kerana apa? Nabi kan dah persaudarakan Muhajir dengan Ansar, kan? Dia saudaraku bukan kau. Kerana agama lebih utama. Maka dibuang apa tuan-tuan? Dibuang keluarga. Tahun ketiga. Tuan-tuan, tahun ketiga apa berlaku? Peperangan Uhud. Peperangan Uhud tuan-tuan berlaku. Tadi kita sebut Nabi kena tetap dengan siapa? Ibnu Abi Qami'ah. Tuan-tuan, maka Mus'ab ni nampak sahaja Nabi SAW begitu. Tuan-tuan, perang Uhud ni dihadiri oleh Abul Yazid, adik-beradiknya Mus'ab. Kemudian bukan sekadar itu, antara yang menyertai peperangan Uhud adalah ibu dia sendiri, Khinas bintu Malik. Memang dahsyat tuan-tuan. Macam mana keimanannya para sahabat, kita tak boleh gambar tuan-tuan. Berperang dengan adik-beradik, ibu dia sendiri pun diborang sama tuan-tuan. Maka sehingga kan tuan-tuan, kita mungkin dah dapat gambar peperangan Uhud ketika mana pemanah ni syahid tuan-tuan kan. Maka Nabi naik atas gunung kan. Maka ketika itu Nabi dikejar. Mus'ab ni tengok Nabi dalam bahaya.
Dah kena macam tu dengan Ibnu Abi Qami'ah dalam keadaan bertutup, tuan-tuan, maka dah buat macam tu, maka Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan dipanggil, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni orang kita kadang-kadang takut ni, tuan-tuan, perkataan Allahu Akbar. Tuan-tuan, takbir, Allahu Akbar, dia takut. Tuan-tuan, tapi itulah yang dilaungkan, tuan-tuan. Allahu Akbar, nak menarik perhatian siapa? Ibnu Abi Qami'ah. Maka dia tengok ke belakang, siapa pula? So dia sambil memegang panji, bendera, sebelahnya pegang pedang. Saya macam ni lah, tuan-tuan, sebab saya kidal. Tapi Mus'ab mungkin dia pegang tangan kanan, bendera tu tangan kiri, tuan-tuan. Dipanggil kenapa? Kerana melihat Nabi dalam bahaya. Panji ni, tuan-tuan, maka dipegang, kerana panji ni paling utama, dia tak boleh jatuh, tuan-tuan. Kalau kita tengok kisah Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, semuanya syahid kerana pegang bendera. Tuan-tuan, yang menerima 70 tusukan, ini samalah, tuan-tuan. Maka dipegang tadi, dipanggil, menarik perhatian Ibnu Abi Qami'ah, maka dia tengok, itu Muhammad. Sebab apa? Kalau Ja'far bin Abi Talib, Nabi kata dia serupa dengan aku pada wajah, tetapi Mus'ab bin Umair orangnya ganteng, tuan-tuan, orangnya handsome, bergaya, tuan-tuan, serupa perwatakannya seperti Nabi SAW. Kalau kita tengok daripada belakang, itu Nabi, itulah, tuan-tuan, sama orangnya, tapi tengok-tengok depan muka lain. Itulah, dia perwatakan, bukan muka sama, tapi perwatakan dia sama. Maka Ibnu Abi Qami'ah kata, itu Muhammad. Maka dia datang kepada Mus'ab sebenarnya, bukan Nabi. Maknanya, tuan-tuan, bila dia datang, dia pun berlawan pedang sambil sebelah pegang bendera. Macam mana, tuan-tuan? Jadi bila berlawan, tiba-tiba terputus tangan kanannya Mus'ab. Salah satu daripada tangannya, wallahu a'lam, dia pegang tangan apa, saya tak tahu, tuan-tuan. Maka terputus tangan dia, jatuh bendera tadi, dia lepaskan pedang, yang mana pedang inilah satu-satunya senjata untuk mempertahankan diri. Tetapi liwak ni, panji ni lebih utama daripada apa, tuan-tuan? Pertahanan terakhir dia. Dia ambil tangan kirinya, putus pula tangan kirinya. Jatuh liwak tadi, panji tadi, bendera tadi, maka dia kepit. Macam mana punya kepit tak tahulah, tuan-tuan, dengan kaki ke apa. Kemudian ditusuk tubuhnya lebih daripada 70 kali tusukan. Nangis Nabi SAW. Tuan-tuan, ketika hidupnya, Islamnya Mus'ab, Nabi pernah menangis kerana kehidupan dia. Mus'ab masuk dalam masjid, Nabi, Saidina Ali tengah tengok Mus'ab masuk, menangis Nabi. Kerana apa? Dulu sebelum di Islam, dialah yang paling hebat. Tetapi bila di Islam, dia tinggalkan segala-galanya. Menangis Nabi SAW. Bila wafatnya, syahidnya Mus'ab, menangis sekali Nabi SAW. Tuan-tuan, dia menangis kenapa? Ambil kain nak tutup jenazah Mus'ab, tutup mukanya, tersingkap kain, tersingkap kakinya, tutup kaki, tersingkap muka. Tak ada kain. Semua tak ada, tuan-tuan. Dibuang semua, tuan-tuan. Tadi dibuang keluarga. Lepas tu dibuang harta pun ditinggalkan, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan, perang Uhud, Mus'ab tinggalkan apa, tuan-tuan? Dia utamakan, dia buang apa ni? Nyawa, tuan-tuan. Dia panggil Ibnu Abi Qami'ah pasal apa? Pasal Nabi dalam bahaya. Kalau Nabi wafat, Nabi terbunuh, Islam akan terhenti. Maka utamakan agama, maka biar aku yang mati. Syahid Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, bukan kata harta, bukan kata keluarga, nyawa pun untuk agama. Allahu Akbar. Ini sunnahnya Mus'ab bin Umair, bukan sunnah Islam. Tuan-tuan, kalau kita nak kejar Islam, tak semesti kita kena tinggalkan Alphard kita tu. Tak semesti, tuan-tuan. Rumah kita yang 300-400 ribu tu, kita nak masuk Islam, kita nak berjuang agama Allah, TV semua kita buang bakar. Tak, tuan-tuan, itu bukan sunnah Islam. Kita manusia boleh kekal. Tapi bagaimana Mus'ab bin Umair nak Nabi didik ini, tuan-tuan, ilmu dia bermanfaat untuk dia sehingga syurga Mus'ab bin Umair, tuan-tuan. Muhasabah, tuan-tuan. Berhenti sekejap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung sikit lagi, tuan-tuan. Kita nak khalasahkan kisah dakwah Nabi SAW, bagaimana Nabi nak ajar kita sebenarnya untuk kehidupan kita. Maka kalau kita muhasabah diri, tuan-tuan, contoh, ni contoh, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang ni, dia kata ni mukmin sejati. Kadang-kadang bangga pula. Kau nak tengok orang Islam ni, Islam sejati dia. Kalau aku ni hidup zaman Rasulullah, aku akan berjuang dengan Rasulullah. Belum tentu, tuan-tuan, belum tentu. Tuan-tuan, kadang-kadang ujian kecil je pada kita dah gagal lah, tuan-tuan. Satu hari, tuan-tuan, baru-baru ni ada soal selidik orang Johor ni orang Johor, tuan-tuan. Soal selidik berkaitan dengan cuti hari Jumaat Sabtu. Dapat tak, tuan-tuan?
Saya dapat. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bila dah isi tu, berjumpalah dengan kawan-kawan. Kawan-kawan balik daripada kerja luar-luar tu, cuti, maka bertemulah ngeteh tuan-tuan. Ada macam-macam ni lah background lah tuan-tuan. Ada yang kerja besar, ada yang kerja macam ni, ada yang begini tuan-tuan. Baju pun lain-lain, baju hijau, ada baju biru, ada baju oranye tuan-tuan. Lain-lain ni lah cara pemikiran. Maka ada seorang sahabat ni, dia kata, kawan saya, dia cukup marah cuti hari Jumaat. Dia cukup marah cuti hari Jumaat, tuan-tuan. Dia tak setuju lah maknanya. Kerana apa? Dia kerja swasta, tuan-tuan. Memang gaji besar, tuan-tuan. Maka dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata, aku tak setuju hari Jumaat. Pasal apa? Hari Jumaat ni, dia kerja. Anak cuti. Sabtu lah dapat bersama keluarga. Ahad pula dia cuti anak sekolah. Mana masa keluarga? Mana datang keluarga Malaysia? Oh, dia petikar, tuan-tuan. Tangannya ginilah, tuan-tuan. Contohnya, tuan-tuan. Live pula, dia tak nampak. Takut pula dia dengar. Ini contoh. Tak salah. Dia tak salah, tuan-tuan. Dia tak salah. Ini contoh, tuan-tuan. Bila disebut macam tu, tuan-tuan, saya teringat satu hadis, tuan-tuan. Satu hadis yang saya ambil daripada kitab Ibnu Mardiyah, kitab tajwid, tuan-tuan, pada membicarakan kelebihan basmalah, tuan-tuan. Antara Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghiaskan langit-langit ini dengan bintang-bintang. Allah menghiaskan malaikat ni dengan adanya Jibril. Kalau Jibril ni tak ada, malaikat ni macam syurga pula Allah hias dengan bidadari-bidadari dan mahligai-mahligai. Syurga ni nikmat, kan tuan-tuan. Tapi kalau tak ada bidadari, tak jadi, kan tuan-tuan. Betul tak? Tak nikmat lah maknanya, kan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, banyaklah tuan-tuan dengan segala nabi dengan Nabi Muhammad. Kemudian Allah hiaskan segala-gala masjid di muka bumi ni dengan adanya Masjidil Haram. Allah hiaskan ayat-ayat Quran yang cukup hebat ni, tuan-tuan, dengan adanya basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah hiaskan segala kitab-kitab ilmu dalam dunia ni dengan adanya Quran. Maka Allah sebut, tuan-tuan, wa zayyanal ayyam. Maka Allah hiaskan hari-hari yang 7 ni dengan adanya hari Jumaat. Allah hiaskan, Allah muliakan segala hari dengan adanya hari Jumaat. Tuan-tuan mati Allah. Kalau kita tengok, tuan-tuan, hari Jumaat ni kita nak muliakan sesuatu peristiwa. Tuan-tuan, hari jadi, hari kelahirannya agung. Apa kita dapat, tuan-tuan, sebagai rakyat, tuan-tuan? Kita nak muliakan hari itu. Kita cuti. Betul tak, tuan-tuan? Ada ura-ura pula sukma. Kita juara kan, nak cuti ni 15 hari bulan. Dengar cerita, tuan-tuan, tapi tak tahulah, tuan-tuan. Piala FA itu kita menang kan, tuan-tuan. Nak lawan apa? Saya tak ingat lawan mana. Kita menang. Lawan Terengganu, tuan-tuan. 3-1. Kita dapat apa, tuan-tuan? Cara kita nak menghargai kemenangan tadi, kita nak menghargai sesuatu peristiwa yang cukup hebat pada kita. Apa kita dapat? Kita dapat cuti, tuan-tuan. Kita nak hargai sesuatu sebagai manusia, rakyat Johor, kita nak hargai sesuatu dengan cuti. Tiba-tiba Allah muliakan hari Jumaat, Allah hiaskan segala hari dengan hari Jumaat. Kita tak nak cuti, tuan-tuan. Tak kisahlah, tuan-tuan, tak salah, tuan-tuan. Tapi kalau tak setuju, jangan cakap, tuan-tuan. Sepertinya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian Hudaibiyah. Kan perjanjian Hudaibiyah, Nabi tanda tangan perjanjian, sahabat semua tak setuju. Sahabat tak setuju. Bangunlah para sahabat, kita sembelih binatang untuk dam ihsar. Semua sahabat tak bangun. Nabi ni, tuan-tuan, Sayyidul Mursalin, dia ni presiden Madinah, tuan-tuan. Sahabat tak nak bangun. 1,400 orang tak setuju dengan Nabi, tak bangun. Nabi masuk dalam kemah, jumpa Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, kau buat sembelih, kau buat aja. Maka nanti sahabat-sahabat kau dah bagi di ilmu, dia akan utamakan agama. Maka Nabi pun sembelih binatang, seorang-seorang sahabat bangun, tuan-tuan. Redha sahaja, walaupun tak kena dengan jiwa. Balik Madinah, tuan-tuan, apa berlaku? Allah turunkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Fathi. Sesungguhnya kamu semua ni diberi kemenangan yang nyata. Pasal apa? Kemenangan ni apa, tuan-tuan? Bukan kita dapat bina kerajaan, kita menang. Islam tu tertegak tu, baru kita menang. Tak, tuan-tuan. Sebenarnya kita melawan nafsu, maka itulah kemenangan bagi Allah. Tuan-tuan mati Allah. Maka sahabat ni dididik oleh Nabi SAW dengan ilmu, sehingga dia mengutamakan agama. Tuan-tuan, kalau saya pun saya suka hari Jumaat tu kerja, tuan-tuan. Sebab pukul 12 tu dah balik lah. Dah tak ada dah melanggar-langgar benda lain, tuan-tuan. Kita suka. Tapi daripada sudut hati, agama Allah lebih suka. Maka kita utamakan Allah. Nampak? Kalau ini pun kita fail, tuan-tuan. Mana nak bahagianya, tuan-tuan? Bahagia ni bukan cerita
Bukan cerita cuti 3 hari 4 hari tuan-tuan. Orang yang seminggu tiap-tiap hari jumpa bini pun bercerai. Bercerai. Bahagia ni bukan kita tuan-tuan, Allah bagi. Wa anzala sakinah fi qulubihim. Allah sebut dalam surah Al-Fath. Taat perintah Allah, Allah campak kebahagiaan. Ada orang tuan-tuan 3 bulan, 4 bulan tak jumpa anak bini tapi bahagia. Nampak? Bahagia ni Allah campak tuan-tuan. Allah campak. Maka tuan-tuan mati Allah, kalau kita kata kita ni ni ujian yang kecil lah. Tuan-tuan, Allah uji cuti nak tukar hari Sabtu je. Kita pun habis. Entah pompong-pompong. Mana datang tuan-tuan muslim sejati tadi tu? Mana datang mukmin sejati tu? Kalau hidup zaman Rasulullah, belum tentu kita ni berada di pihak Rasulullah. Mungkin kita ni di pihak Abu Jahal, Abu Lahab, Labu-Labi and the gang. Tuan-tuan, belum tentu tuan-tuan. Kita ni cakap je lebih tuan-tuan. Saya tu utama lah tuan-tuan, cakap je lebih tuan-tuan. Tapi kita nak belajar ni tuan-tuan supaya ilmu ni bermanfaat untuk kita. Apa tandanya? Kita utamakan agama berbanding kepentingan peribadi. Kita nak berjuang, cerita minyak, cerita makan, cerita subsidi. Itu dunia untuk kita. Apa keuntungan untuk agama? Arak dipertahankan tak? Diharamkan tak? Ada tak usaha untuk membendung judi? Ada tak? Kalau tak ada, kita utamakan diri kita, bukan utamakan agama. Maka ilmu tak bermanfaat untuk kita. Tuan-tuan, jelas tuan-tuan. Saya ingatkan diri saya juga tuan-tuan, terutamanya. Ini faedah kita belajar ilmu ni. Kita belajar sirah ni, ini faedah tuan-tuan. Supaya kita utamakan agama berbanding kepentingan peribadi. Tak habis-habis cerita minyak nak murah lah, nak itulah. Semua nak kepentingan diri semua. Mana kepentingan agama? Tuan-tuan, tak ada langsung tuan-tuan. Maka kita muhasabah tuan-tuan. Maka inilah dididik oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi ni sebenarnya, di doa ni tadi sebenarnya istimbat kita nak ambil tuan-tuan. Nabi ni dia tolak tu, dia doakan musuh dia, maka manfaat dia besar tuan-tuan untuk kita. Tuan-tuan, maka doa kita kalau tertangguh, maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kalau kita minta, ya Allah kau tambah aku isteri yang kedua ya Allah, maka Allah tak bagi-bagi sampai sekarang. Dah 5 tahun kita doa tuan-tuan. Maka apa? Allah lebih tahu daripada kita. Maka kau ni tak sesuai. Kalau kau ada bini 2, habis. Gitulah tuan-tuan. Kalau kau jadi kaya, habis kau. Kufur nanti. Maka Allah tak bagi kita kaya. Maka bila? Nanti 10 tahun. Masa tu kita dah mula umur 40-an. Dah mula tenang. Masa tu harta datang. Masa tu kita dah muda, tenang, tuan-tuan, bagi sedekah dan sebagainya. Adalah sebab kenapa Allah tangguhkan doa kita tu, belum makbul lagi. Tuan-tuan, cuma kita kena teruskan doa. Tuan-tuan, doa kita yang paling penting tuan-tuan untuk agama, yang penting sekali. Allah muliakan agama kita. Tuan-tuan, mati Allah. Jadi saya rasa sekadar itu tuan-tuan, perbincangan kita pada hari ini. Maka insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan ke satu tempat yang bernama Nakhlah. Nakhlah ni lah titik tolak kepada soalan cucu-cucu kita, anak-anak kita, ayah, abah, atuk. Nabi pergi Taif kan, berdakwah kan, Nabi gagal lah. Apa kita nak jawab tuan-tuan? Kita kata tak, Nabi menang apa kan, Nabi kena baling dengan batu. Semua tak Islam, Taif. Habis dakwah Taif gagal lah. Apa kita nak jawab? Maka jawapannya dekat Nakhlah ni. Jawapannya dekat Nakhlah, satu peristiwa yang cukup besar sebelum Nabi sampai ke Mekah. Tuan-tuan, wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu daripada Allah, salah silap atau kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.